Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kursus teknologi mitigasi tanaman cili merah, dan ini merupakan sambungan daripada modul ketiga bahagian kedua mengenai penyediaan tapak dan pemasangan sistem. Baik, di dalam bahagian ini saya akan membincangkan pada tuan-tuan dan puan bagaimana kita boleh mengira kos modal yang diperlukan bagi sesuatu projek yang kita hendak laksanakan. Seperti contoh pengiraan ini, saya menggunakan pengiraan bagi projek 1000 pokok. Jadi untuk membantu tuan-tuan dan puan, satu fail dalam format Excel telah disertakan dan dengan tajuknya anggaran kos projek fertigasi 1000 pokok. Jadi tuan-tuan dan puan boleh menggunakan asas pengiraan ini untuk membuat anggaran kos projek tuan-tuan dan puan. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ingin mengira kos projek yang lebih daripada contoh yang saya gunakan di sini, seperti contoh tuan-tuan ingin mengira bilangan sebanyak 4000 pokok contohnya, tuan-tuan boleh tukarkan angka-angka yang berkenaan. Baik, di sini saya akan membawa tuan-tuan dan puan untuk bersama-sama mengira bagaimana saya mendapat jumlah-jumlah tersebut, dan supaya tuan-tuan dan puan juga mudah untuk membuat kiraan sendiri. Baik, saya akan keluar daripada slide ini. Saya akan pergi kepada file Excel. Baik, di sini saya akan cuba membesarkan saiz-nya. Okay, formatnya agak berbeza sedikit. Saya cuba pergi kepada file. Okay, read only. Baik, di sini saya cuba besarkan file, saiz filenya, untuk mudah kita membuat rujukan. Baik, ini adalah fail anggaran pengiraan projek cili merah fertigasi untuk 1000 pokok. Jadi ianya terbagi kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama adalah berkaitan dengan peralatan am, seperti polypipe, valve, dripper dan sebagainya. Untuk bahagian keduanya adalah sistem pump. Ianya berkaitan dengan tangki pump, jenis pump yang kita akan gunakan, filter dan peralatan berkaitan. Dan bahagian ketiga adalah peralatan lain seperti alat-alat pengukur dan bahagian keempat iaitu bahan input pertanian, dan ini merupakan kos berulang yang mana tuan-tuan dan puan perlu mengeluarkan kos ini untuk musim seterusnya. Dan tiga bahagian yang saya maklumkan sebentar tadi adalah merupakan kos aset tetap, yang mana ianya boleh disusun nilaikan antara 3 ke 5 tahun. Baik, di dalam file ini ianya terletak di dalam folder kos utama. Terdapat beberapa bahagian di sini. Yang pertamanya, di kolom pertama adalah jenis-jenis peralatan yang akan tuan-tuan dan puan gunakan dalam projek fertigasi ini. Kolom seterusnya adalah berkaitan dengan kos harga setiap peralatan ini per unit. Seperti contoh polypipe 50mm, saiz 50mm, satu gulung sepanjang 100 meter segulung. Ianya merupakan main pipe. Begitu juga dengan subline sepanjang 300 meter segulung. Dan tuan-tuan dan puan boleh meminda ataupun mengubah nilai kos-kos ini dengan merujuk kepada pembekal-pembekal peralatan fertigasi ataupun hardware berhampiran, supaya tuan-tuan dan puan dapat membuat anggaran dengan lebih tepat bagi peralatan-peralatan yang akan diperolehi. Dan di dalam bahagian ini saya akan menunjukkan bagaimana tuan-tuan dan puan dapat menentukan berapa bilangan unit yang diperlukan untuk sesuatu projek. Seperti contoh untuk 1000 pokok, berapa panjang polypipe yang kita perlukan. Begitu juga dengan microtube, berapa gulung microtube yang kita perlukan. Kita tak nak nanti tuan-tuan dan puan membeli stok yang berlebihan dan akhirnya tidak digunakan. Itu merupakan satu pembaziran.
Dan bahagian terakhir adalah pengiraan yang telah diformulasikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu meminda di sini, hanya perubahan bagi kolom pertama dan kolom cost per unit dan juga bilangan unit yang diperlukan. Ya, ini biarkan ianya tanpa dipinda kerana ia telah mempunyai formula-formula tertentu. Baik, kalau tuan-tuan lihat di bahagian bawah sini ya, terdapat beberapa folder tambahan iaitu polytank dan air, polypipe, microtube, polybag, sabut, sekam, silver shine dan ada beberapa lagi. Ianya merupakan kaedah pengiraan bagaimana tuan-tuan dan puan boleh mengenal pasti berapa bilangan peralatan yang diperlukan. Jadi saya akan menunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana untuk mengira. Pertamanya saya akan bermula daripada peralatan arm ya. Jadi untuk polypipe, apa yang diperlukan sekiranya tuan-tuan hendak melaksanakan projek 1000 pokok, polypipe bersaiz 32 mm adalah memadai ya, 32 mm sahaja sebagai main pipe nya. Namun sekiranya tuan-tuan dan puan ingin melaksanakan projek lebih daripada 2000 pokok ke 3000 contohnya, ataupun lebih daripada 3000, lebih mudah, tuan-tuan dan puan boleh menggunakan pipe bersaiz 50 mm sebagai pipe utama. Kerana harganya terdapat perbezaan kerana disebabkan saiznya yang berbeza. Baik, di sini di peringkat permulaan bagaimana saya nak menentukan bahawa saya memerlukan satu unit ataupun satu gulung polypipe 32 mm. Baik, kita pergi kepada polytank ya dan air. Kita lihat di sini, kita klik ya. Bila kita klik sini, ia adalah folder untuk mengira anggaran saiz tangki dan juga penggunaan air. Jadi daripada pengiraan ini kita dapat kenal pasti berapa saiz tangki yang kita boleh gunakan untuk projek kita, untuk bilangan pokok yang kita akan usahakan. Baik, ini adalah sukatan secara umum yang mana 100 gallon adalah bersamaan dengan 454 liter. 200 gallon 909 liter, 600 gallon lebih kurang 2727 liter. Ya, ini adalah sukatan umum. Jadi bagi penggunaan air sepokok dan setiap kali drip, penggunaan air per pokok per drip, sekurang-kurangnya sukatan yang diperlukan adalah sebanyak 100 ml 100 ml sekali drip sekali, dan maksimum adalah 150 ml. Kenapa maksimum 150 ml? Kerana sekiranya tuan-tuan dan puan menggunakan sukatan yang lebih daripada itu, berkemungkinan besar air baja yang kita drip ke dalam polybag tersebut mungkin meleleh ya, keluar, dan itu merupakan satu pembaziran. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan menggunakan polybag bersaiz lebih besar seperti contoh 18 mm, secara pengiraannya ianya boleh memuatkan lagi tambahan maksimum penggunaan air. Jadi namun sebaiknya tuan-tuan dan puan setkan supaya tidak melebihi 150 ml. Itu adalah lebih mudah untuk tuan-tuan dan puan kawal penggunaan air dia. Baik, ini adalah penggunaan untuk sekali drip air kita gunakan. Kemudiannya kita kira pula penggunaan air untuk sepokok sehari. Tadi kita setiap kali kita menjalankan pump setiap kali drip, dan ini adalah pengiraan untuk sehari penggunaan, yang mana pada satu hari kita memerlukan sekurang-kurangnya 5 drip 5 kali. Kita akan bermula daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 6 petang. Tuan-tuan dan puan boleh menentukan selang berapa jam yang tuan-tuan hendak tetapkan, as long as dalam tempoh masa tersebut ianya adalah 5 kali. Jadi di dalam pengiraan ini terdapat pengiraan minima dan maksima, iaitu sekiranya tuan-tuan menggunakan 100 ml sehari sekali drip, jika dikalikan dengan 5 kali drip, kita akan dapat 500 ml sehari, dan maksimumnya adalah 750 ml, iaitu 150 dikalikan dengan 5, 750 ml. Jadi ini adalah penggunaan untuk satu hari bagi sepokok. Dan untuk kita kira pula penggunaan air bagi satu projek, dalam situasi ini projek kita dengan bilangan 1000 pokok, bagaimana kita nak tahu berapa banyak air yang akan kita gunakan bagi 1000 pokok? Baik, kita kira di sini satu hari satu pokok kita menggunakan sebanyak 500 ml minima, dan kita hanya perlu kalikan dengan 1000 pokok dan kita akan dapat
penggunaan minimum kita adalah sebanyak 500 liter. Ya, 500 liter air, dan maksimalnya adalah 750 liter. Jadi untuk penggunaan untuk kita menentukan kapasiti tangki yang kita boleh gunakan, kita boleh mengambil kiraan maksima, saiz maksima. Baik, di sini kalau kita lihat berdasarkan pada kiraan yang kita telah dapat, maksimum 750 liter. Kalau kita lihat di sini, kalau kita memilih penggunaan galon 100 galon tangki, apabila kita lihat di sini, ya, ini bermaksud sekiranya kita menggunakan 100 liter 100 galon air, 100 galon adalah berkapasiti 454 liter. Ini kapasiti tangki. Tetapi penggunaan kita sehari adalah 750 liter. Ini bermakna tangki 100 galon tidak mencukupi untuk kita gunakan untuk tempoh sehari. Dia kurang. Jadi di dalam kes ini, kalau kita lihat untuk 200 galon, 200 galon adalah bersamaan dengan 900 liter. 900 liter, kita menggunakan sebanyak 750 liter sehari. Jadi di sini kalau kita lihat, kita tangki 200 galon ni boleh menampung kegunaan sehari projek sebanyak 1000 pokok. Namun untuk memudahkan pengurusan, saya suka menggunakan tangki yang lebih besar supaya sekurang-kurangnya saya tidak perlu sentiasa bekerja-kejar untuk mengisi air dan baja di dalam tangki setiap hari. Dan di dalam pengiraan ini, saya memilih tangki bersaiz 400 galon. 400 galon yang mana ianya boleh menampung penggunaan air sebanyak 2.42 kali. Dan ia dapat menjimatkan masa tuan-tuan dan puan. Jadi dalam situasi ini, sekiranya tuan-tuan memilih juga 400 galon bagi 1000 pokok, tuan-tuan dan puan perlu membancuh baja bagi setiap 2 hari sekali. Jadi kita boleh jimatkan masa sedikit di situ. Baik, setelah dipilih 400 galon dan ditetapkan, kita pergi